keampunan tiba lagi, bawa bahagia ke dalam diri. Bulan yang dirindu dan amat dinanti, bagai menyambut cinta hati. Langit malam bersinar lebih terang, dalam kerlipan ribuan bintang. Suara merdu, zikir yang berkumandang, mengharap rahmat dari Tuhan. Di bulan ini berkah melimpah, berganda-ganda pahala ibadah. Terasa damai hati yang lelah, suburkan sabar, hapus amarah. Ramadan, Ramadan, syukur kita dipertemukan. Ramadan, Ramadan, semoga tak ku sia-siakan. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, terimalah taubat hamba-Mu. Ramadan ini menjadi saksi hijrahku, membersihkan diri. Terima amalku walau tak sempurna, Tuhanku. Langit malam bersinar lebih terang, dalam kerlipan ribuan bintang. Suara merdu, zikir yang berkumandang, mengharap rahmat dari Tuhan. Ramadan, Ramadan, syukur kita dipertemukan. Ramadan, Ramadan, semoga tak ku sia-siakan. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, terimalah taubat hamba-Mu. Ramadan ini menjadi saksi hijrahku, membersihkan diri. Terima amalku walau tak sempurna, Tuhanku. Bulan keampunan tiba lagi, bawa bahagia ke dalam diri. Bulan yang dirindu dan amat dinanti, bagai menyambut cinta hati, bagai menyambut cinta hati, bagai menyambut cinta hati. Bulan keampunan tiba lagi, bawa bahagia ke dalam diri. Bulan yang dirindu dan amat dinanti, bagai menyambut cinta hati. Langit malam bersinar lebih terang, dalam kerlipan ribuan bintang. Suara merdu, zikir yang berkumandang, mengharap rahmat dari Tuhan. Di bulan ini berkah melimpah, berganda-ganda pahala ibadah. Terasa damai hati yang lelah, suburkan sabar, hapus amarah. Ramadan, Ramadan, syukur kita
dipertemukan. Ramadan, Ramadan, semoga tak ku sia-siakan. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, terimalah taubat hamba-Mu. Ramadan ini menjadi saksi hijrahku, membersihkan diri. Terima amalku walau tak sempurna, Tuhanku. Bulan keampunan tiba lagi, bawa bahagia ke dalam diri. Bulan yang dirindu dan amat dinanti, bagai menyambut cinta hati, bagai menyambut cinta hati, bagai menyambut cinta hati. Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat rahimakumullah. Apa khabar anda semua berbagi ini? Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk bersama dalam majlis ilmu. Dan khusus untuk pagi ini slot Muh Ngaji, tuan-tuan dan puan, yang mana kita bersiaran langsung untuk episod yang ke-73. Nak sebut terbalik tadi, 37. 73 dah, tuan-tuan puan. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat yang baru hadir, yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua-semua yang baru hadir, yang dah lama masuk kan kita punya live pagi ni. Alhamdulillah. Jadi macam biasalah tuan-tuan, untuk awal ni saya nak minta anda semua push, bantu saya untuk sama-sama sebarkan, sama-sama bantu saya tekan butang share, sama-sama kita viralkan pengajian pada pagi ini. Mudah-mudahan ramai sahabat-sahabat di luar sana, masyarakat di luar sana terjumpalah kan kita punya live pada pagi ini. Memandangkan Ramadan hampir tiba, jadi kita nak boost tuan-puan. Kita ada program booster tajwid kan. Untuk live kita ni pun kita nak boost juga supaya ramai yang tahu tentang kewujudan kita punya slot Muh Ngaji pagi ini, insya-Allah. Boleh tuan-tuan dan puan? Alhamdulillah. Yang dah share, terima kasih banyak-banyak. Jadi sekarang ni bersama kita ada 4,300 orang. 43 orang je tuan-puan 43 orang. Boleh kot berangan 4,000 tadi kan. Jadi Alhamdulillah 43 mata yang memandang. Saya mohon jasa baik anda untuk sama-sama share kan. Share banyak-banyak boleh nah. Dan sambil-sambil itu boleh bersedia dengan mashaf masing-masing. InsyaAllah untuk pagi ni kita akan sambung bacaan kita bermula muka surat 367 sehingga muka surat 371. Dan kalau kita tengok muka surat 367 tu, surah yang kita baru nak masuk sebenarnya untuk pagi ni, iaitu surah Asy-Syu'ara. Yang mana dimulai dengan ayat pertamanya huruf muqatta'ah. Jadi insyaAllah mungkin sebentar lagi kita akan bedah sikit lah kan, berkenaan dengan cara bacaan untuk ayat pertama surah Asy-Syu'ara ini. Sambil-sambil tu teruskan share seperti biasa tuan-tuan dan puan. Semangat pagi ni. Waalaikumsalam tim dan sahabat semua. Sorry. Assalamualaikum. Saya jawab lah. Waalaikumsalam. InsyaAllah orang siram bunga kot tu lambat masuk tu. Mungkinlah.
InsyaAllah mudahan terbuka hati untuk belajar. Amin ya rabbal alamin. Puan Nuraini Tahrin, selamat datang. Waalaikumsalam. Okey, baik. Alhamdulillah. Semangat Ustaz. Baik, mantap. Jadi untuk pagi ni insyaAllah kita ada beberapa perkongsian yang saya nak buat pagi ni tuan-puan. Tadi saya ternampak kan. Jadi saya harap sangat anda boleh stay sehingga selesai kita punya pengajian pagi ni. Dan macam biasa di penghujung nanti saya nak war-warkanlah berkenaan dengan kita punya program yang terdekat ni insyaAllah. Itu je lah saya minta untuk anda berikan masa sedikit pagi ni untuk kami berkongsi kepada anda berkenaan dengan program. Dan yang saya sebutkan tadi untuk bacaan kita pagi ni sendiri pun insyaAllah ada sesuatu yang saya nak share lah, yang saya perasan tadi kan. Baik. Jadi status terkini ada 59 mata yang memandang. Masya Allah. Ramai. Semakin semangat bila kena booster, Puan Kartini. Malam ni jangan lupa sahabat-sahabat yang mendaftar untuk kita punya booster tajwid. InsyaAllah untuk kita punya sesi yang ketiga. Sesi ketiga ke Sesi ketiga kan? Kedua? Ketiga. InsyaAllah kita akan... Saya pun dah lupa dah. Banyak umno kelihnya. Jadi untuk malam ni, apa pun kita akan ada kita punya booster, sambungan booster tajwid. So jangan lupa lock masa anda. Kalau sempat, boleh belik-belik dulu modul, baca-baca dulu kan. Puan Nani, ketiga, betul-betul. Yang ketiga kan. Nanti ada satu lagi hari Ahad insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan, jom sama-sama kita buka pertemuan kita pada pagi ini bagi mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan yang baik-baik pagi ini. Semoga semuanya lancar. Jangan lupa betulkan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya untuk bacaan kita pagi ini sama-sama kita sedekahkan buat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat keluarganya, para sahabat tabi'in dan tabi'in, dan seterusnya buat ahli keluarga kita sendiri. Pasangan kita, mak ayah kita, anak-anak kita, jiran tetangga kita, guru-guru kita. InsyaAllah kita doakan moga mengalir kebaikan, pahala kebaikan buat mereka insyaAllah. Ahad ni lah rasa tak cukup je. Itulah tu. Apa yang membimbangkan sekarang, risau tak habis. Tajuk kan. Tapi tak apa, macam kita dah plan sebelum ni. Apa-apa kalau ada penambahan sesi, saya akan maklum insyaAllah. Secara percuma kita buat khusus buat peserta-peserta booster tajwid insyaAllah. Okey tuan-puan, jom. Sekarang ni ada berapa orang? Ada 69. Masya Allah. Baiklah. Kita mulakan dulu pertemuan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Sama-sama kita beristighfar memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووافقني عملا مقبولا الحمد لله Alhamdulillah. Tes cubaan. Okey. Alhamdulillah, kita dah selesai untuk bacaan istighfar kita, tuan-tuan dan puan. Jadi jom kita terus pergi pada bacaan semasa kita untuk pagi ni. Kita akan sambung muka surat 367 surah Asy-Syu'ara. Muka surat 367 surah Asy-Syu'ara. Dah bersedia ke sahabat-sahabat semua? Jadi kita mula dengan ayat pertama insya-Allah. Bacaan surah Asy-Syu'ara ni dimulai dengan bacaan huruf muqatta'ah. Dan kita perlu ambil perhatian kerana mungkin ada yang tidak pasti cara untuk kita membunyikan ayat pertama pada surah Asy-Syu'ara ni. Dan saya yakin juga ramai yang dah tahulah kan. Sebab rata-rata yang bersama dengan kita punya audiens kita untuk mengaji ni biasanya memang daripada pelajar Amito, kan, pelajar Kito dulu yang lama-lama. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan, dah sedia insya-Allah. Yang belum share, bantu saya untuk tekan butang share. Yang belum share, bantu saya. Boleh ke? Share banyak-banyak pun tak apa. Yang dah share nak share lagi pun tak apa. Alhamdulillah, Puan Latifah dapat live, tak ada problem. Terbaik. Puan Safia, Alhamdulillah 8 hari lagi puasa. Semoga kita semua dapat menyambut Ramadan. Tetamu istimewa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, insya-Allah. Tak lama lagi tuan-puan Pejam celik je tu. Seminggu tu. Lebih kurang seminggu lah. Kan nak menyambut Ramadan ni. So saya yakin anda pun sudah bersedia. Mesti masing-masing dah ada planning dia yang tersendiri. Jadi saya doakan semoga apa yang anda rancang semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Yang penting tuan-puan kena istiqamah untuk ikuti kita punya live pada setiap pagi walaupun dalam bulan Ramadan. Boleh tak boleh tuan-puan? Okey, insya-Allah saya harap anda semua lebih excited lah kan. Lebih rasa bersemangat insya-Allah. Kalau tuan-puan semangat, sepastinya
ataupun suasana tu akan datang jugalah pada saya terutamanya. Saya pun akan rasa seronok insya-Allah. Jadi jom kita mulakan bacaan kita. Ready tuan-puan Ayuh. Tarik nafas. Ready? Satu, dua, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas samaa'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Wa ma ya'tihim min dhikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Faqad kazzabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Inna fi dhalika laayah wa ma kana aktharuhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa idh nada rabbuka Musa an til qawmal zalimin. Qawma fir'auna ala yattaqun. Qala rabbi inni akhafu an yukazzibun. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأت
فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Kita teruskan muka surat 368. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء
الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. Kita teruskan muka surat 369. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم
إنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. Kita teruskan muka surat 370. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن
في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا kita ulang sekali lagi قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Teruskan bacaan terakhir muka surat 371. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني
تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله ثم الحمد لله.
Tuan-tuan dan puan, lihat pada kalimah Nuhin dan kalimah Al-Mursalin. Jadi di sini kalau kita baca dalam keadaan wasal, bersambung, pada ayat 105 ni kita baca dengan Nuhinil Mursalin. Ya. Nuhinil Mursalin. Iltiqa' sakinain. Iltiqa' sakinain. Pertembungan dua sukun. Jadi saya harap anda yang belum tanda, siap-siap. Yang dah tanda, Alhamdulillah. Apa yang penting, setiap kali kita baca, kita praktikkan. Berdasarkan apa yang kita dah belajar, menurut kefahaman kita sebelum ini. Nuhinil Mursalin. Okey. Jelas tak setakat ni di sini? Iltiqa' sakinain. Kemudian insyaAllah untuk pagi ni tuan-puan, saya nak share juga berkenaan dengan bacaan ayat pertama. Cara baca bagi ayat pertama surah Asy-Syu'ara. Tuan-puan boleh buka muka surat 367. Muka surat yang mula-mula kita baca tadi. Lihat pada ayat pertama. Di sini terdapat potongan huruf lah, ataupun kita gelarkan apa dia? Huruf muqatta'ah, potongan huruf. Dan di sini memang kita perlu baca dengan sebutan asal dia. Maknanya tanpa baris lah. Kita akan baca tanpa baris. Dia bukan bunyi ta, ti, tu, sa, si, su, ma, mi, mu. Tidak. Tapi kita baca dengan bunyi asal bagi huruf, iaitu ta, sin dan mim. Baik. Jadi sahabat-sahabat semua yang rahmati Allah, untuk ta ini tuan-puan kita perlu baca dengan dua harakat. Kita ulang kaji sikit kat sini. Di sini kita perlu baca dengan kadar dua harakat. Hukumnya apa? Hukum di sini mad asli. Mad asli harfi. Okey. Huruf ta kita baca dua harakat dan nama hukumnya mad asli harfi. Mad asli harfi. Boleh? Baik. Bagaimana kita tahu di sini perlu dibaca mad? So, kaedahnya adalah dengan kita bedah. Okey, bedah untuk penulisan huruf ta ni. Jadi kalau kita bedah dia tuan-puan, kita dapati akan terbinanya daripada huruf ta dan alif. Kita eja dia macam ni. Ta, ta, huruf ta dan alif. Ta, ta, ta. Jadi kita perlu baca dengan dua harakat. Namanya mad asli harfi. Ataupun nak sebut mad asli sahaja pun tak ada masalah. Boleh je. Okey, dapat Ataupun nama lain boleh juga kita sebut mad asli thunai. Merujuk kepada pula. Merujuk kepada kita kata apa? Dua huruf tu. Huruf ta dan alif. Thunai. Dieja dengan menggunakan dua huruf, iaitu ta dan alif. Okey, dapat mad asli harfi ataupun mad asli thunai ataupun mad asli sahaja, tak ada masalah. Okey. Puan Nuraini, sebut mad asli sahaja boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Yang penting kita baca dua harakat. Baik, kemudian untuk sin. Untuk sin pun sama, kita perlu bedah dia. Sin, ya, nun. Betul tak? Sin, ya, nun. Okey. Sin, ya, nun. Baik. Sin. Oh, nampak ke? Sekejap, saya kecilkan sikit. Okey. Sin, ya, nun. Sin. Sin, itulah bunyi dia. Dan beginilah cara kita mengeja dia. Sin, ya, nun. Kemudian selepas dia ada huruf mim. Mim, ya, mim. Mim, ya, mim. Okey. Mim, ya, mim adalah ejaan bagi huruf mim. Dapat? Sin dan mim. Kemudian kita nak kaji pula kenapa di sini pada huruf sin dan mim ni dibaca dengan panjang. Dengan adanya kehadiran simbol di sini, kita tahulah ianya adalah isyarat bahawa di sini perlu dibaca dengan kadar 6 harakat. Betul tak? Cuma apa sebab dia? Jadi jom sama-sama kita semak
sin ini dibaca panjang disebabkan adanya pertemuan huruf mad dan sukun. Huruf mad dan sukun asli. Mad bertemu dengan sukun asli. Inilah syarat untuk berlakunya hukum mad lazim. Mad lazim tuan-tuan. Syarat untuk berlaku hukum mad lazim adalah dengan adanya pertemuan huruf mad jumpa dengan apa dia? Sukun asli. Huruf mad jumpa dengan sukun asli. Boleh faham ke apa yang saya tulis ni? Hukum mad lazim akan berlaku jika ada pertemuan huruf mad dan sukun asli. Ada je pertemuan ni, maka ia digelar mad lazim. Dan sedikit tambahan dalam satu kalimah lah. Okey, pertemuan mestilah berlaku dalam satu kalimah. Boleh? Dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Baik. Setakat ni jelas untuk apa yang dimaksudkan dengan mad lazim. Jadi begitulah tuan-puan, sin ini dibaca panjang sebab apa? Sebab huruf mad. Okey, ya ni huruf mad kan? Dia jumpa dengan sukun iaitu huruf nun. Jadi disebabkan ada pertemuan ni, maka perlu dibaca dengan panjang. Sin. Macam mana cara dia? Kita panjangkan si tu. Si tu dalam tempoh 6 harakat. Si. Bunyi si tu. SI. Kita panjangkan sehingga kadar 6 harakat. Sin. Bergantung pada tempo bacaan kita jugalah. Ya. Baik. Kemudian begitu juga mim. Huruf mim ni pun sama. Kenapa mim ni baca panjang? Kan? Kenapa mim ni kalau kita tengok, diletakkan simbol mad tu sebagai isyarat panjang? Sebabnya kalau kita bedah, kita dapati ada pertemuan juga pertemuan mad dengan sukun asli dalam satu kalimah. Okey. Jadi mi ni pun panjang. Berapa harakat? 6 harakat. So kalau tadi sin. Okey, kalau mim pula mim. Begitu. Baik tuan-tuan perempuan. Seterusnya, ada tidak berhenti setakat ini. Ada lagi dia punya perincian yang kita kena faham. Baik. Setelah itu kita tengok, bila kita gabungkan kedua-dua ejaan ini, sin dan mim, kita dapati di hujung ejaan bagi sin ni ada huruf nun kan? Dia jumpa dengan huruf mim. Ada pertemuan lain kat sini yang membentuk satu hukum, iaitu hukum apa? Nun mati bertemu dengan mim, hukum dia apa? Idgham bi gunnah. Kan? Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Nun mati jumpa dengan mim, tuan-tuan puan. Jadi apa yang kita nak kena buat, nun tu kena masuk dalam mim. Nun kena masuk ke dalam mim secara sempurna. Jadi kat sini idgham bi gunnah kamilah. Okey, sempurna, kamil. Memang sempurna. Macam mana bunyi dia? First kita kena faham idgham tu masuk kan? Masukkan nun ke dalam mim. Bila kata idgham sempurna, maknanya huruf pertama ni ataupun huruf yang ni idghamkan tu, dia akan lenyap makhraj dan sifat dia. Lenyap makhraj dan sifat. Maknanya yang kita dengar sekarang ni, kan kalau kita baca sin, tu bunyi asal dia, ada lagi makhraj nun. Sekarang ni kita dah faham bahawa di sini berlaku idgham yang kamil. Masuk tu kena sempurna. So bagi memahami apa yang dimaksudkan sempurna, kita kena tahu lenyapnya makhraj dan sifat nun tu. Makna kata dah tak ada dah bunyi nun.
dia akan jadi terus masuk pada mim. Sim. Begitu. Erti kata lain, lenyap ni maksudnya dia masuk secara total lah, tuan-puan itu kita dari sudut kefahaman kita. Bila kata idgham kamil ni maksudnya masuk kan. Dan bila kata lenyap tu bukan makna lenyap tu kita buang huruf. Tapi nak bagi tahu lenyap tu ialah masuknya huruf nun ke dalam mim tu secara total, sempurna. Bila dah masuk tu dia terus duduk dalam mim tu. Sim. Dan kita pun tahu idgham bi gunnah. Bi gunnah maksudnya apa? Dengung ataupun dengan dengung. Maka di sini kita perlu baca dengan kadar dengung tu 2 harakat lah. Dan sepastinya pada mim ni akan ada sabdu. Memang kita faham kan, dari sudut bentuk penulisan bagi idgham kamil ni memang akan ada sabdu pada huruf kedua. Jadi di sini kita juga dapat jelas bahawa mim bersabdu ni bukan sebab dia ada 2 huruf, tapi disebabkan idgham. Masuknya nun ke dalam huruf mim. Okey? Baik, seterusnya kita kembali pada cara baca tadi. Daripada sin asalnya sin. Okey, kita dah tahu idgham masuk. Maka tak ada lagi bunyi nun. Sim mim. Jadi itulah cara bacanya tuan-puan. Disebabkan berlakunya idgham di sini, maka nama bagi sin ini, nama hukum bagi sin ini kita sebut apa dia? Mad lazim harfi. Mad lazim, saya letak L je lah, ML. ML harfi musaqqal. Musaqqal. Kenapa saya punya pen ni macam tebal Kejap, saya ni pastekan sikit. Okey. Baik. Jadi di sini hukumnya mad lazim harfi musaqqal. Beginilah tuan-puan. Ya. Nama hukum bagi sin. Baik, kemudian untuk mim pula kita tengok dia tak ada apa-apa pertemuan kan. Maknanya kita tamatkan bunyi itu mim. Jadi dia tidak ada apa-apa unsur yang lain. Idgham memang confirm lah tak ada kan, sebab dia tak jumpa dengan mana-mana huruf pun. Jadi kita terus letak kat sini ML mad lazim harfi mukhaffaf. Mukhaffaf. Jadi inilah dia jalan cerita bagi ayat pertama surah Asy-Syu'ara, ta sin mim. Sekali lagi saya akan perdengarkan cara bacaannya. Untuk ta 2 harakat, sin 6 harakat, dibaca idgham. Okey, dibaca idgham secara idgham, dan mim juga 6 harakat. Untuk idgham tadi pastikan dengungnya berlaku dalam tempoh ataupun kadar 2 harakat. Ta 2 harakat. Ta sin mim. Sekali lagi kita baca sama-sama tuan-puan. 1, 2, mula. Ta sin mim. Alhamdulillah. Saya yakin anda dapat fahami, dan saya minta maaf lah kalau laju sangat ke apa. Memang saya cerita ni tidaklah terlalu detail sangat, tapi InsyaAllah kita kata bolehlah untuk mencapai kefahaman yang baik tu, saya rasa cukup dah setakat ni.
Cuma kalau ada yang tergantung tu mungkin atas faktor tuan-puan tidak memahami apa itu mak lazim. Kan mak lazim tu berlaku macam mana, kenapa disebut harfi, musaqqal tu apa, mukhaffaf tu apa. Mungkin disebabkan kurangnya kefahaman pada istilah-istilah ni ataupun penjelasan bagi kalimah-kalimah yang anda lihat ni, itu yang membuatkan perjalanan untuk memahami apa yang kita bincang secara keseluruhan pagi ni dia tergantung sedikit. Jadi kalau ada yang rasa macam tu, mungkin ada sebahagian yang perlu kita pecahkan tembok dulu. Maknanya kena dapatkan kefahaman yang baik dahulu, barulah kita boleh dapat secara total di dalam apa yang kita kupas pada pagi ini. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh? Sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan? Baik. Seterusnya, Puan Mohini, Ustaz, ayat 63. 370 ayat 70. Ayat 70. Mana dia? Ayat 70. Kejap. Betul ke saya tengok ni? Ayat 63. Apa benda saya tengok? Salah tengok. Ni atas ni. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان. Okey ni. Kalimah firqin. Baik tuan-tuan dan puan. Soalan daripada Puan Muhaini untuk kalimah yang saya merahkan ni. Fakana kullu fir. Baik. Di sini bagus soalan ni. So bagi menjawab persoalan tu secara ringkas saya boleh jawab kat sini tuan-puan. Dengar baik-baik. Untuk ra di sini kita boleh baca dengan dua wajah. Boleh baca tebal dan boleh juga baca dengan nipis. Okey. Baik kita sambung, baik kita berhenti. Sama je. Alright. Ra ni boleh dibaca tebal atau nipis. Pada ra bukan pada qaf. Qaf tetaplah dengan sifat isti'ala, sifat tebal dia. Baik. Jadi jom kita semak sebentar bagaimana boleh jadi tebal dan nipis ni. Kan? Mungkin itulah yang kita nak tahu. Baik. Pertama sekali tuan-tuan dan puan, kalau ikut asal saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Untuk sajalah nak test kan. Kita buat sedikit soal jawab. Untuk kalimah firqin ni, satu kalimah ni, firqin ni, pada asalnya ra ni memang kena baca tebal ke nipis? Jom kita buat uji minda sikit. Kalimah yang lengkap ni, firqin, kalau ikut asalnya, ra tu kena baca tebal ke nipis? Berdasarkan kaedah yang tuan-puan dah pernah belajar sebelum ni kan. Firqin. Tebal ke nipis? Saya ulang sekali lagi faham pada soalan betul-betul. Asal dia firqin. Firqin. Asal untuk kalimah ni. Bukan untuk fir sahaja ke, tapi untuk satu kalimah. Okey.
Soalan yang saya ajukan ni tuan-puan kena dengar betul-betul tau. Saya tanya pada kalimah firqin ni pada asalnya. Firqin kalau ikut kaedah. Bila kata kaedah maksudnya ikut list, ikut senarai-senarai tu. Perlu dibaca tebal ataupun nipis kat sini. Kalimah ni ikut kalimah. Saya tak putuskan dia. Saya ikut kalimah. Firqin. Tebal ataupun nipis. Syarat nak baca tebal mesti huruf isti'la berbaris fathah dan mesti satu kalimah kan. Nanti soalan tu akan terjawab sekali dalam ni. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, benda ni dia bukan cerita betul ataupun salah. Cuma cara tu lah, cara berfikir tu. Wallahualam, tuan-puan setuju ataupun tidak. Kalau saya tanya, asal ra mati sebelumnya baris bawah perlu dibaca tebal atau nipis? Kalau tuan-puan jawab nipis, itu betul. Kalau soalan saya tanya tadi kan, tuan-puan, ra kalau sebelumnya baris bawah perlu dibaca tebal ke nipis? Waktu ni kalau tuan-puan jawab nipis, betul. Tapi soalan saya tadi, pada kalimah firqin ni, kalau ikut kaedah, ra ni kena baca tebal ke nipis? So jawapannya tebal, sepatutnya. Kena baca, jawapannya tebal lah sepatutnya. Kalau ikutkan persoalan saya tadi. Sebab tu saya ulang soalan banyak kali. Saya minta tuan-puan fokus pada soalan. Kalau saya tanya, ra sebelumnya baris bawah, asalnya perlu dibaca tebal atau nipis? Kalau tuan-puan jawab nipis, baru betul. Kalau saya tanya, ra sebelumnya baris bawah. Tapi kalau saya merujuk kepada binaan kalimah firqin ni, memang ra ni pada asalnya dibaca dengan tebal. Sebab apa? Sebab memang itu kaedah dia. Cuma jalan cerita dia panjang sikit. Ra sebelumnya baris bawah dan selepasnya huruf isti'la. Itu syarat dia. Ra walaupun sebelum dia baris bawah tetapi selepasnya isti'la maka perlu dibaca tebal. Boleh faham tak apa yang saya cuba sampaikan ni? Boleh faham tak? Pada kalimah kita fokus pada kalimah. Baiklah, tolak tepilah benda tu. Tuan-puan jangan fikir sangat. Cuma nak highlightkan kat sini ialah ra ini dibaca tebal sebabkan binaan kalimah ni lah. Ra mati sebelumnya baris bawah dan selepasnya isti'la. Maka dibaca dengan tebal. Tebal. Okey, boleh. Kalau ikutkan tebal lah. Tapi kenapa nipis? Kenapa nipis? Bila nipis ni, kita kena semak balik. Kenapa pula boleh dibaca nipis? Jadi, boleh dibaca nipis kerana ada dua sebab. Okey, kalau tebal ni sebab apa? Sebab memang ada huruf isti'la selepas ra. Ni saya buat poin ringkas je lah. Kalau ikut tambahan dia, ra sebelum dia baris bawah bla 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 lagi kan. Okey, so sebab dia nampak dibaca tebal kerana adanya huruf isti'la selepas ra yang mati sebelumnya baris bawah. Okey. Baik. So, kat sini kita nak kaji pula, nak semak kenapa ra ini boleh dibaca nipis. Kenapa boleh dibaca nipis? Ianya boleh dibaca nipis sebab huruf isti'la tu berbaris bawah. Dan juga fa yang berbaris bawah tu. So dia ada dua sebab. Boleh faham tak? Kalau ikut asal, kat sini kena baca tebal. Kan? Berdasarkan kaedah.
tebal. Tapi kenapa boleh dibaca dengan dua wajah? Kenapa boleh nipis pula? Sedangkan kita tahu syarat ra yang mati sebelumnya baris bawah dan selepasnya isti'la kena baca tebal. Nampak tak? Itu yang saya kata asal tadi. Tapi kenapa pula boleh downgrade, boleh baca nipis pula? So alasannya kerana melihat pada huruf isti'la itu sendiri, yang mana tengok tanda baris dia. Baris apa tu? Baris bawah. Dapat tak? Qaf baris bawah dan fa baris bawah. Jadi kenapa dia boleh baca dengan nipis? Kerana melihat pada baris tu. Boleh faham tak? Jadi sebabkan fa tu baris bawah, qaf tu pun baris bawah, maka dia macam mendominasi keadaan di situ. Okey? Dia jadi pengaruh lebih sikit sebabkan faktor baris bawah. Itu sahaja. Jelas tak sahabat-sahabat semua? Tuan-tuan dan puan? Apapun huruf qaf masih lagi kita kekalkan ketebalan dia lah. Yang kita bincang ni, tebal nipis ni adalah pada ra, tuan-tuan dan puan, bukan pada qaf. Untuk qaf kita masih jagalah cara sebutan dia dengan mengangkat pangkal lidah, mengekalkan sifat isti'la. Cuma hikmah lain yang kita boleh dapati ni mungkin advance sikit. Sebab apa? Sebab kita tahu huruf isti'la yang berbaris bawah ni level ketebalan dia berbeza. Ataupun yang tuan-puan biasa dengar belajar dalam kelas kan, yang disebut dengan tafkhim nisbi kan, separa tebal. Jadi atas faktor tu lah. Atas faktor tu, itulah hikmah dia. So bila kita baca, boleh baca tebal ataupun nipis pada ra. Okey, saya contohkan. Untuk yang pertama ni saya buat yang tebal dulu. فانفلق فكان كل فرق كالطود. Kita angkat pangkal lidah pada ra untuk dapatkan tebal. Okey. Dan seterusnya untuk kita nipiskan ra ni, kita jangan angkat pangkal lidah. فانفلق فكان كل فرق فرق كالطود. Dapat tak? Boleh sahabat-sahabat semua? Jadi kalimahnya kat sini je, tuan-puan jangan bimbang lah. Okay? Untuk yang perjalanan dia macam ni, yang jalan cerita dia macam ni, hanya pada kalimah ini sahaja. Jadi tuan-puan tanda je lah kat sini boleh baca tebal ataupun nipis. Apapun kat sini, dia tak ada apa yang merisaukan. Sebab apa? Kalau kita baca bila kita dah tanda kat situ tebal atau nipis, so waktu kita baca tu, kalau jadi antara dua tu, kira selamat lah. Tak ada apa pun. Kan, kiranya kalau terbaca tebal pun betul, baca nipis pun betul. Cuma pada pagi ini, pada hari ini, saya hanya berkongsi kepada anda bagaimana ia boleh berlaku dua wajah dan apa sebab dia. Okey, memandangkan kita dah faham dah semua ni tadi, maka antara tebal dan nipis ni mana lebih utama? Itu pula persoalan dia. Okey. Antara dua ni, kan tuan-tuan dan puan, kita perlu ada satu lagi kalimah firqah kan. Firqah tu kita baca tebal je. Sebab qaf tu baris atas. Yang qaf baris atas tu kita baca dengan satu wajah je. Kan? Fanfalaqa fakana kullu fir. Boleh? Ataupun fir. Ketika wasal ataupun ketika kita waqaf firqa, kita boleh pilih lah untuk ra ni sama ada baca tebal atau nipis. Boleh. Yang Puan Nazrina taja tadi tu firqah, itu berbalik pada kaedah asal tu lah macam biasa. Ra mati sebelumnya baris bawah dan selepasnya qaf baris atas.
So kat situ kita tak baca dua wajah, tak silap saya. Kita baca dengan tebal sahajalah. Okay, mirsad contoh. So keutamannya ra dibaca dengan nipis. Oh, tadi saya ada soalan kan? Kita dah faham dah. Lepas tu untuk ra ni kan boleh baca dua kan, tebal atau nipis. Jadi antara tebal dan nipis mana lebih utama? So jawapannya kita baca nipis itu lebih utama. Sebab apa? Alasan untuk baca nipis itu lebih banyak berbanding untuk alasan dia baca tebal. Boleh faham tak? Alasan untuk dibaca tebal sebab ada isti'la selepas dia, huruf isti'la. Kan? Tapi kenapa dibaca nipis? Sebab huruf isti'la tu baris bawah. Tu satu point. Dan huruf fa tu sendiri pun baris bawah. Jadi ini yang saya kata tadi. Pengaruh dia lebih sikit. Maka bacaan nipis adalah lebih diutamakan. Begitu. Boleh? Tuan-tuan perempuan? Utama nipis sebab dengar Ustaz baca nipis. Dia sebenarnya kalau ikut dari sudut kita punya, apa orang panggil keselesaan semula jadi dalam kita membunyikan sebutan huruf kita ni, dia macam auto nipis tau. Tak tahulah, saya rasa macam tu. Fakana kullu firqi, dia macam matching tau bunyi dia tu kalau baca nipis tu. Fakana kullu fir, dia rasa ngam je. Fir dengan qi yang kita nak baca tu, tafkhim nisbi pada qaf tu, firqi, kan? Dia beza dengan qaf pada atas. Kalau kita baca, cuba kita tukar, bayangkan qaf tu pada atas. Macam kalimah Puan Nazrina bagi contoh tadi, firqa. Kita rasa susah pula nak buat ra tu jadi nipis. Pasal tak? Contoh ni, kalimah ni. Firqatun, kan? Ra mati sebelumnya baris bawah. Firqa, jadi susah. Sebab kita nak sambut tu. Fathah pada baris atas pada qaf. Firqa. Jadi waktu ni kita rasa keselesaan untuk menebalkan ra tu lebih lagi daripada kita nak nipiskan ra. Tapi di sini memang kita kena baca tebal lah pun, kan? Ni tak, dia bukan dua wajah. Cuma nak bagi tahu dari sudut semula jadi dalam kita melafazkan tu. Begitulah. Seronok sembang bab ra ni. Kalau betul-betul faham, kan? InsyaAllah lah. Tak maaf tuan-puan kalau saya punya penerangan ni kurang jelas ke, mungkin itu faktor kelemahan saya lah. Saya sangat akui benda-benda tu, kan? Mungkin saya kena improve lagi, kan, cara nak menerangkan tu. Jadi itu je kot untuk pagi ni. Alhamdulillah. Puan Muhaini terjawab ke? Kalau pada atas memang kita baca tebal. Okey, Alhamdulillah. Kalau semua jelas, saya pun lega lah. Ya? Saya lega sebab orang kata ada lah juga hasilnya, kan. Cerita-cerita tu. Ni tuan-puan dapat lah juga. Risau juga kan, syok sendiri je bercerita. Apa pun tidak ya. Tak faham langsung. Kan? Berbelit-belit cakapnya. Saya risau lah benda-benda tu, kan. Okey. Dah cukup dah Ustaz kalau nak sampai. Terjawab Ustaz, tolong jawab. Terbaik Puan Norija. Nampak. Ini orang kata satu hati ni. Tolong jawab. Ke Puan Muhaini dah keluar dah?
Tak ada lah. Ada kot, insyaAllah. Satgi ada lah keluar komen tu. Okey lah, tuan-puan. So, inilah dia kot. Kita punya sharing tajwid pagi ni. Minta maaf lah kalau ada salah silap ke apa kan. Takut ada benda yang saya cerita ni tiba-tiba benda yang orang kata apa, terkeluar daripada orang kata apa, kita panggil apa landasan ilmu tu. Saya minta maaf lah. Mungkin ada kekurangan sikit kot. Kan, yang firqah tadi tu betul kot Saya pun main sebut tapi saya rasa firqah tu memang baca tebal. Takutlah saya cakap kan, silap ke apa. Puan Muhaini ada still, Masya Allah. Tamam. Okey, dah lah tu. Kita tutup dulu tuan-puan ya. Jadi tunggu kejap, jangan keluar lagi. Saya nak bagi tahu ni, esok pagi, untuk esok pagi sekejap saya tunjuk poster dulu. Poster. Sebentar Okey. Baik, tuan-tuan dan puan. Untuk esok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tu dah settle dah lah pasal raw tu. Kira habis dah lah. Jadi sekarang ni sebelum saya tamatkan live ni pagi ni, saya nak share sikit untuk esok insya-Allah 16 Mac. Macam ni. Esok malam ada program. Esok malam ada program dengan saya. Dan pagi esok juga pun ada program. Nak katakan esok pagi jam 9 ada slot Journey Ramadan bersama Izzy Ngaji. Baik, ini bukan program tapi lebih kepada kita nak maklum, lebih kepada kita nak mengwar-warkan apa yang ada dalam bulan Ramadan ini nanti. Untuk program-program percuma yang kita sediakan, yang bedah surah Al-Asr kan, bedah surah Al-Qadr dengan Cik Ilmi semalam. Kemudian untuk refleksi nanti hari Jumaat esok bedah surah, itu adalah program persediaan sebelum Ramadan. Tapi untuk esok insya-Allah bersama dengan Encik Irfan Mokhtar, beliau akan kongsikan kepada anda semua, kepada kita semua berkaitan dengan program-program yang akan dilangsungkan pada bulan Ramadan nanti. Sebab tu kita letak tajuk dia Journey Ramadan bersama Izzy Ngaji. Jadi bagi mereka yang mungkin belum ada pengisian lagi kan untuk sepanjang Ramadan, jadi insya-Allah mungkin Allah dah tetapkan anda untuk bersama dengan journey kami di sinilah. Ya. Apa pun anda nantikan pada esok hari bersama dengan Cik Irfan. Kalau ada apa-apa pertanyaan, tanya sahaja. Jadi lepas apa yang saya umumkan ni, tuan-puan kata fikirlah, maknanya tak ada muh ngaji lah Ustaz. Ya, betul. Esok memang kita takkan, esok muh ngaji kita offkan dulu. Dan kebetulan esok memang saya bercuti sebenarnya tuan-puan. Saya ada urusan. Saya bercuti dan ada urusan. So, untuk pagi esok akan digantikan ataupun tuan-puan disajikan dengan kita punya apa program sepanjang bulan Ramadan ini nanti. Dapat? Malam esok pula, jangan lupa. Malam esok ada program. Program apa? Bedah surah Al-Asr. Kita akan bedah. Surah tu pendek je. Kan? Kita akan bedah. Dan hari Jumaat nanti malam, kita akan ada pula program. Apa dia? Refleksi pula. Ada sesi tadabbur pula insyaAllah. Jadi penuh lah tuan-puan. Agak penuh. Itu je yang saya nak maklumkan. Jadi stay tune. Esok jam 9 pagi. Kita buat di Facebook tuan-puan. 8.30 tu tuan-puan sempat lah nak buat apa-apa. Sidai baju ke apa kan. Pukul 9 ataupun dalam 5 minit nak dekat jam 9 tu, 5 minit lagi pukul 9 tu boleh get ready dah. Mendengar je kan. Mendengar je. Mesti nak pergi klinik kan. Bawa baby. Macam tahu-tahu je. Itulah. Esok saya cuti nak uruskan anak jap. Nak pergi check up. Okey lah. Itu sahaja. Abadan abada. Doakan kami istiqamah Ustaz. InsyaAllah. Amin ya Rabb.
Semoga semua kekal istiqamah tuan-puan. Jadi jom, saya rasa itu sahaja. Dan di ujung nanti saya nak tinggalkan anda dengan satu lagu daripada Munif Hijaz. Sedap lagu dia, kan? Dia membuatkan kita rasa tak sabar betul nak masuk Ramadan ni. So kalau anda nak dengar, jom sama-sama kita tunggu sehingga saya pasang lagu tu nantilah. Jadi saya rasa saya undur diri dahulu. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak. Kita doa dulu tuan-puan dan tangguhkan tasbih kafarah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih banyak dan tak maaf lah ya kalau ada salah dan silap. InsyaAllah tak lama lagi nak masuk puasa. Tak sabar rasanya sahabat-sahabat yang mungkin ada nak berangkat untuk menunaikan ibadah umrah. Jadi selamat berumrah sambil menikmati indahnya Ramadan di tanah suci Mekah. So doakan kami mudah-mudahan ada kesempatan juga untuk rasakan macam mana pengalaman berpuasa di tanah suci Mekah ni. Jadi itu satu benda yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata sebenarnya, kan? Maksudnya orang yang mengalami itu sepastinya akan rasa tersangat seronok lah kot sangat seronok. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang tu mungkin daripada saya sendiri. Saya mohon maaf untuk segalanya. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Bersedia tuan-puan dengan hashtag kita apa dia? Road to Ramadan, insyaAllah beberapa hari lagi. Kita jumpa hari Jumaat lagi untuk hari Jumaat nanti untuk kita sambung moh ngaji kita. Esok jangan lupa untuk kita punya pengumuman bagi program Journey bersama Easy Ngaji untuk sepanjang Ramadan ni nanti insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Saya tinggalkan anda dengan satu lagu yang nak membawa kita ke dalam mood Ramadan ini insyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Puan Rohaya Idris kata ini suara saya dengan tim-tim Easy Ngaji ke? Bukan. Ini bukan lagu kami Ini lagu orang. Lagu Hijaz, Munif Hijaz. Jom kita layan dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.
Dan keampunan tiba lagi, bawa bahagia ke dalam diri. Bulan yang dirindu dan amat dinanti, bagai menyambut cinta hati. Langit malam bersinar lebih terang, dalam kerlipan ribuan bintang. Suara merdu, zikir yang berkumandang, mengharap rahmat dari Tuhan. Di bulan ini berkah melimpah, berganda-ganda pahala ibadah. Terasa damai hati yang lelah, suburkan sabar, hapus amarah. Ramadan, Ramadan, syukur kita dipertemukan. Ramadan, Ramadan, semoga tak ku sia-siakan. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, terimalah taubat hamba-Mu. Ramadan ini menjadi saksi hijrahku, membersihkan diri. Terima amalku walau tak sempurna, Tuhanku. Langit malam bersinar lebih terang, dalam kerlipan ribuan bintang. Suara merdu, zikir yang berkumandang, mengharap rahmat dari Tuhan. Ramadan, Ramadan, syukur kita dipertemukan. Ramadan, Ramadan, semoga tak ku sia-siakan. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, terimalah taubat hamba-Mu. Ramadan ini menjadi saksi hijrahku, membersihkan diri. Terima amalku walau tak sempurna, Tuhanku. Bulan keampunan tiba lagi, bawa bahagia ke dalam diri. Bulan yang dirindu dan amat dinanti, bagai menyambut cinta hati, bagai menyambut cinta hati, bagai menyambut cinta hati. Rasulullah, dalam sirahmu ku temu tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa sehingga hujung nyawa. Kau diutus atas nama kebenaran, dengan fasih lidah beri penjelasan, sabar dalam apa jua keadaan, tak goyah dengan ranjau tekanan. Walau diri bisa menakuti tata, tetap rendah hati penuh sederhana. Segalanya demi lillahi ta'ala.
syiar agama mengubah gelap menjadi terang, menghapus jahiliyah. Rasulullah, engkau tinggalkan semangat, juang tertinggi membina satu akidah, membangun iman dan di lapangan mujahadah. Sahih hadis dan Al-Quran menjadi sumber cahaya pedoman. Hanya itu yang kau wariskan, akan selamat di dunia akhirat. Rasulullah, terlalu rindu padamu, junjungan jiwa di dalam sunnah yang utama, menyambungkan kasih denganmu. Rasulullah, dalam sirahmu ku temu tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa sehingga hujung nyawa.